Assalamualaikum ma'am. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Ali Wafi bin Muhammad Rizal, Ibrahim bin Muhammad Zaki, Amir Saifuddin bin Abdul Rahim, Muhammad Al-Fahmi bin Muhammad Talib, Alif Haziq bin Makruzi, Muhammad Hadi bin Muhammad. Okey, saya teruskan kepada pengenalan. Etika dan peradaban penting dalam sebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh diuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya, pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat istiadat dan adat resam merupakan sebahagian daripada bentuk etika ketika itu. Telah wujud mendukung sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca-kolonial yang perlu tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan khusus penghayatan etika dan peradaban. Assalamualaikum, saya Ibrahim bin Muhammad Zaki, 22000873. Okey, saya akan menceritakan serba sikit tentang pra-kolonial. Pra-kolonial, zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah oleh kolonial Eropah. Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Baiklah, first sekali ialah adab. Sebelum kedatangan orang Eropah, orang Melayu telah mengamalkan adab sopan yang tinggi. Contohnya, bila berjalan di hadapan orang tua, kita sebagai orang muda haruslah menundukkan sedikit tubuh. Selain itu, menundukkan sedikit kepala ketika bersalam dengan orang yang lebih tua. Seterusnya, adat resam. Adat resam merupakan budaya tradisional yang digunakan di majlis oleh orang Melayu. Adat resam telah wujud sekian lama dahulu dan kita boleh lihat masih kekal lagi sehingga hari ini. Adat resam yang diwarisi oleh orang Melayu yang terdahulu antara contohnya adalah bersanda. Selain itu, adat istiadat biasanya dilakukan dalam majlis formal. Majlis formal tersebut mempunyai tata cara tertentu yang diamalkan sejak dulu. Contohnya, adat istiadat boleh dilihat ketika majlis Pertabalan Agung di Malaysia. Tersebut antara adat resam, adat istiadat yang diamalkan sejak sekian lama. Terima kasih. Nama saya Amir Saifuddin bin Abdul Rahim, nombor metrik 22008744. Okey, pada zaman yang berikutnya ialah zaman kolonial. Zaman kolonial adalah zaman kedatangan penjajah ke tanah Melayu. Maka adat resam secara tak langsung akan berubah. Jadi di sini adanya perkataan etika, etos dan etiket. Zaman kolonial adalah zaman negara kita dijajah sama ada oleh British, Jepun, Portugis dan Belanda. Secara tidak langsung, etika yang dibawa oleh penjajah telah terbentuk dari segi berpakaian, cara percakapan, cara pemakanan, pentadbiran dan ketuanan. Contohnya, cara makan. Makan masyarakat Melayu dahulu tradisional makan dengan menggunakan tangan. Dan apabila penjajah sudah datang, maka adat tersebut telah bertukar dengan makan menggunakan sudu dan garfu. Dari segi pakaian pula, masyarakat
telah masyarakat kaum Melayu dahulu memakai pakaian baju Melayu ataupun baju kebaya, dan apabila penjajah sudah datang, maka cara berpakaian telah bertukar dengan berpakaian kemeja ataupun skirt. Dari segi pentadbiran pula, pentadbiran juga telah berubah daripada dahulunya pentadbiran normal dan pentadbiran tradisional, dan selepas itu, selepas penjajah datang ke tanah Melayu, maka pentadbiran itu telah berubah mengikut pentadbiran penjajah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fahimi bin Muhammad Talib. Nombor matrik 22000871. Okey, hari ini saya ingin kongsikan sedikit mengenai pasca kolonial. Okey, pasca kolonial lahir akibat kewujudan kesusasteraan Commonwealth, di mana kesusasteraan Commonwealth ini diguna sebagai alat penerusan dominasi kolonial dalam wacana kolonial dahulu. Oleh itu, warga tanah jajahan menolak peranan kesusasteraan Commonwealth. Walaupun kesusasteraan Commonwealth memang menggambarkan karya arus perdana dan karya pinggiran, namun karya-karya yang digambarkan itu hanya yang lahir di negara-negara bekas tanah jajahan Inggeris. Oleh itu, wacana pasca kolonial lahir dengan cakupan yang lebih luas dan lengkap kerana merangkumi negara-negara yang dijajahi oleh kuasa penjajah. Okey, kita go through pada point nombor 2, iaitu pasca kolonial. Pasca kolonial ni dari segi bahasa, pasca kolonial menunjukkan makna era selepas ataupun sesudah zaman penjajahan. Walau bagaimanapun, istilah ini tidak tepat penggunaannya di setengah negara yang mengalami sejarah penjajahan yang berulang-ulang atau kuasa penjajahannya yang silih berganti. Okay, kita go through pada last point, iaitu istilah pasca kolonial ini juga kemudiannya membentuk sejenis wacana dan korpus kesusasteraan, dan ia hanya mula dikenali umum dan digunakan secara meluas pada tahun 1980-an. Istilah ini mula dikenali semenjak Ashraf menggunakannya dalam sepotong parsa, iaitu Post-Colonial Kid, di dalam bukunya The Empire Right Back. Istilah ini mengungkapkan maksud suatu era sesudah pemerintahan kolonial dahulu. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hadi bin Muhammad, nombor matrik 22000870. So, kesimpulannya adalah segala adat resam serta adat istiadat yang pernah kita amalkan sejak zaman sebelum datang penjajah, kita jangan sesekali kita lupakan dan jangan sesekali kita buang. Segalanya adalah menjadi ibu atau asas kepada pembentukan ketamadunan yang berpaksikan dan beracukan negara kita Malaysia. Penghayatan etika ini juga perlu diselami jiwa anak muda kita bagi memastikan negara kita sayangi terus dipelihara dan dijaga maruahnya. Janganlah sesekali kita menggadai maruah negara kita sendiri. Biarlah darah yang mengalir, bukan maruah dan negara adab dialir. Jagalah adab dan resam kita bagaikan sesuatu yang amat berharga dalam hidup. Ia diibaratkan tak lapuk lek hujan, tak lekang lek panas. Adab dipelihara, negara tertegak, peradaban terbilang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.